Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Rabu 4 Ogos 2021 bersama saya Dianti Husin dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 493 panggilan kecemasan melibatkan 83 panggilan kebakaran, 176 panggilan penyelamatan dan 234 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Selasa 3 Ogos 2021, sebanyak 54,061 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 36,163 disinfeksi bangunan, 5,271 pemindahan mangsa, 215 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi humanitarian assistance dan disaster relief HADR, 541 operasi pengurusan jenazah, 117 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 11,746 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam, sejumlah 36,163 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 135 zon merah, 3 zon jingga, 15 zon kuning dan 4 zon hijau mengikut pengelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pada Ogos 2021, Selasa sebanyak 262 operasi disinfeksi meliputi 94 zon merah, tiada di zon jingga dan 1 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 39 operasi, Negeri Sembilan 6 operasi, Johor 15 operasi, Sarawak 35 operasi, Pahang 4 operasi, Sabah 20 operasi, Perak 24 operasi, Melaka 35 operasi, Kelantan 18 operasi, Pulau Pinang 18 operasi, Terengganu 2 operasi, Kedah 31 operasi, Perlis 2 operasi serta 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 6 operasi, Putrajaya 5 operasi dan Labuan 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 23,966 premis yang terdiri daripada 3,873 pusat perniagaan, 2,527 kawasan perumahan, 4,955 tempat awam, 403 pasaraya dan 8,479 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 855 permis PDRM dan 2,234 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke info kebakaran. Semalam, Pusat Gerakan Operasi Negeri Melaka telah menerima panggilan kecemasan melibatkan sebuah rumah kediaman beralamat 589 Lorong Utama 18 Jalan Air Keruh Haid Melaka pada jam 2.36 petang. Pasukan keluaran operasi Balai Bomba dan Penyelamat Air Keruh telah diatur gerakkan ke lokasi kejadian dengan jarak lokasi kejadian 4 km dari balai. Bantuan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Katil turut dihantar bagi membantu pengurusan operasi pemadaman di lapangan. Kebakaran melibatkan sebuah rumah teres setingkat luas 20x70 kaki persegi, terbakar di ruang tamu dan anggaran peratusan kebakaran 90%. Rumah di kiri dan kanan juga turut terlibat dalam kejadian tersebut dan anggaran kebakaran 5%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 4.24 petang. Lagi info kebakaran. Di Selangor, sebuah lori 3 tan telah terbakar di kampung api-api Asam Jawa, Kuala Selangor. Sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan pada jam 8.18 pagi, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Selangor bergegas ke lokasi dan bertindak memadamkan kebakaran. Menurut Komandan Operasi, lori tersebut ditinggalkan di kawasan estet dan terbakar 80%.
Dalam kejadian berasingan, sebuah kereta jenis Volkswagen Polo sedan bernombor pendaftaran W3883M musnah terbakar 100% dalam insiden kebakaran kenderaan di lebuh raya berhampiran penjara Kajang. Namun ianya tidak melibatkan mangsa. Sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan pada jam 7.47 petang, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kajang diaturgerakkan ke lokasi kejadian dan kebakaran dipadamkan pada jam 8.20 malam. Kita ke info insiden seterusnya. Seorang lelaki tersepit dalam keretanya apabila brek kenderaan itu gagal berfungsi dengan baik lalu telah melanggar kehendak lain dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Penghiburan Kampung Besut Kemaman. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu telah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.29 petang sebelum mengarahkan 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kemaman bersama sebuah jentera LFRT ke tempat kejadian. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Amran bin Ismail, sebaik tiba di lokasi didapati terdapat kemalangan yang melibatkan 2 buah kenderaan terdiri daripada sebuah kenderaan Pro 2 kancil dan sebuah Proton Persona. Pemandu Pro 2 kancil telah tersepit dan anggota bomba menggunakan peralatan rescue tool bagi mengeluarkan mangsa. Manakala pemandu Proton Persona seorang lelaki dewasa selamat. Mangsa yang cedera dibawa ke hospital berdekatan menggunakan ambulans KKM. Kita beralih ke info hikmat khas. Semalam, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah dipanggil bagi membantu mengangkat mangsa seorang warga Indonesia yang ditemui terbaring di tepi pintu rumah beralamat 118 Jalan Kampung Baru Subang, Pekan Subang. Sebaik sahaja menerima panggilan, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggrek telah diaturgerakkan ke lokasi kejadian. Sebaik sahaja sampai, anggota operasi terpaksa memecahkan tingkap untuk masuk dan mengalihkan mangsa yang berada di tepi pintu. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pejabat-pejabat daerah Petaling telah mengesahkan mangsa tersebut positif COVID-19 dan mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi penerbangan logistik penghantaran vaksin telah dilakukan oleh Pasukan Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang berpengkalan di Miri pada 3 Ogos 2021 Selasa dengan menggunakan pesawat AW139. Operasi penerbangan tersebut telah diketuai oleh Penguasa Kanan Bomba 1 Faizal Izani bin Azizan dan dibantu oleh Penguasa Bomba Kanan 2 Muhammad Fisul bin Rosli bersama 3 lagi pasukan udara iaitu Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nur Hasrul bin Muhammad Nordin, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Sufian bin Mat Husin dan Pegawai Bomba Muhammad Rohaizat bin Yusof. Turut sama dalam penerbangan operasi penghantaran vaksin ke kawasan pendalaman di Ulu Teru, Long Loyang, Leong Mato, Long Banga, baru itu adalah 2 pegawai bomba dari Zon 6, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dan 3 orang pegawai perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam info berasingan, semalam Pasukan Udara Pangkalan Udara Wilayah Tengah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah ditugaskan untuk melaksanakan penerbangan Medivac A bagi membawa seorang pesakit yang seput dan susah untuk bernafas. Sepanjang operasi penerbangan, pesakit menggunakan alat bantuan pernafasan sementara yang dibekalkan oleh pihak hospital. Pesakit bersama seorang pengiring diterbangkan dari pos GOP untuk dihantar ke Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Gua Musang bagi mendapatkan rawatan selanjutnya di Hospital Gua Musang. Operasi tersebut telah diketuai oleh Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Faizal bin Abdul Latif dan bersama 2 lagi anak kapal dengan menggunakan pesawat A109E. Kita ke info berita terakhir pada hari ini. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih yang diketuai oleh Penolong Penguasa Bomba Azhar Elmi bin Mustafar, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih bersama 9 anggota telah hadir ke Tanah Perkuburan Islam Kampung Wakaf Berangan Pasir Putih bagi menguruskan pengebumian jenazah COVID-19 warga emas lelaki berusia 65 tahun. Anggota memakai pakaian lengkap PPE dan membuat semburan keseluruhan kenderaan dan anggota yang terlibat dengan menggunakan campuran air dan detol yang dibancuh mengikut sukatan yang betul bagi mencegah penyakit berjangkit COVID-19 sehingga selesai sepenuhnya. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini. Amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama saya Dianti Hussein, Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.